Okey, emas boleh jadikan pelaburan dan emas boleh dijadikan simpanan. Okey, ini saya cakap tentang simpanan dulu. Apa keistimewaan? Emas ialah aset yang mudah dicairkan. Bagi saya, emas adalah tunai. Siapa yang ada emas yang banyak, dia tak perlu buat personal loan. Sebab dia boleh dapat, dia boleh pajak emas tu dan boleh dapat loan arah no. Tak payah buat pergi bank personal loan, tak payah. Okey. Bila-bila je emas kalau nak pakai duit, kita boleh pergi Arahnu, gadai, dapatkan cash on the spot. Atau menjual, boleh dapat duit on the spot. Aset lain tak boleh macam ni. Sebab Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkongsian saya simpanan emas sebagai simpanan. Jadi Alhamdulillah hari ini perkongsian saya kali yang ketiga berkaitan dengan keistimewaan emas sebagai simpanan. Jadi sebelum tu tadi kita dah dengar satu perkongsian daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Dia bagi tahu apa? Emas adalah tunai. Emas adalah tunai. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi sebelum ni saya dah bercerita, berkongsi apa isi kandungan yang ada dalam buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat karangan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi hari ini saya ingin berkongsi bahagian yang ketiga, iaitu keistimewaan emas sebagai simpanan. Apa dia poin dia? Poin dia ialah emas ni dia senang ditukar kepada tunai. Seperti mana yang diberitahu oleh mentor saya, emas senang ditukar kepada tunai. Jadi tuan-tuan, seperti mana tuan mentor bagi tahu apa, orang yang ada emas dia tak perlu membuat personal loan pun. Sebab apa? Dia dah ada emas. Apabila dia ingin menggunakan duit dia ingin menggunakan duit, maka dia tak perlu buat personal loan pun. Sebab apa? Sebab dia dah ada simpanan emas. Jadi bila-bila masa sahaja dia boleh ambil emas-emas yang dia simpan tu, dia pergi pajak ataupun pergi jual, dia akan dapat emas secara tunai dengan segera. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan topik ni, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bagi tahu apa di dalam buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, emas juga adalah tunai. Emas juga adalah tunai, cuma dalam bentuk yang berbeza. Jadi tuan-tuan, sebenarnya emas dan juga duit semua kedua-dua tunai. Cuma yang mana lebih kukuh? Yang lebih kukuh ialah emas. Tak. Emas pun duit, duit, tapi emas pun duit juga. Tak. Tapi dari segi jaminan, tak, duit ni dijamin oleh kerajaan. Adapun emas dijamin oleh berat dia dan juga kutulinan dia. Jadi yang mana lebih kukuh? Pasti lebih kukuh emas. Dan kalau kita tengok, kalau duit, kalau dia rosak tidak ada nilai. Duit rosak tidak ada nilai. Kena banjir ke, kena digigit oleh anai-anai ke, dimakan oleh api, terhangus bakar oleh api ke, maka dia tak akan ada nilai. Sebab apa? Dia dah rosak lah. Sebab apa? Jaminan kerajaan terhadap duit ni apabila dia dalam keadaan baik. Apabila duit tu dah rosak, dah dimakan anak-anak, dah dikena banjir, dah terkena dakwah, dah terkoyak, dah tergunting, maka emas tu tidak ada nilai. Duit tadi tidak ada nilai. Berbeza dengan emas, walaupun dia hangus terbakar, walaupun dia kena banjir, walaupun dia dah jadi debu, dia tetap juga bernilai. Ini perbezaan antara emas dan juga duit. Jadi tuan-tuan, emas adalah tunai. Yang ni apabila kita memerlukan tunai, kita boleh tukar kepada bentuk duit bila-bila masa sahaja. Dan apa yang diberitahu lagi oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i di dalam buku Wang Emas, emas adalah aset fizikal yang mudah dicairkan. Bila-bila masa sahaja, jika perlu kita guna duit ni, kita boleh jual atau pajak sahaja emas itu dan dapat duit pada masa itu juga. Jadi tuan-tuan, ini sangat-sangat penting lah. Biasanya emas ni kita tak akan jual kecuali ada beberapa sebab. Antara sebab dia adalah apabila berlaku kecemasan. Jadi apabila berlaku kecemasan, kita memerlukan sejumlah duit, maka kita tak menyusahkan orang keliling kita. Kita nak duit, mungkin kita nak 2,000, 3,000, 4,000. Apabila kita dalam keadaan terdesak, kita tak menyusahkan orang keliling kita. Sebab apa? Kita dah ada emas. Masa ni lah emas-emas yang kita simpan tu berguna. Kita boleh pajak ataupun kita jual untuk kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita, iaitu masalah kecemasan yang berlaku pada diri kita tadi. Dan seterusnya, emas laku dijual pada bila-bila masa. Emas ni laku dijual pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Sebab apa? Hanya kita perlu pastikan emas yang kita miliki itu
berketulinan 999 ataupun 916. Pastikan emas yang kita ada tu ialah emas yang tulen, bukannya emas tipu. Nah, sebab apa? Emas ni dia merupakan duit antarabangsa. Selain dia mudah dicairkan, emas ni adalah duit antarabangsa. Jadi ke mana-mana sahaja kita pergi, maka kita boleh guna emas ni, kita boleh pajak, kita boleh jual di mana-mana negara sahaja. Sebab apa? Emas ni adalah duit antarabangsa. Jadi kalau Malaysia dia ada duit ringgit Malaysia, kalau Thailand ada baht, kalau di Indonesia ada rupiah. Nah, jadi setiap negara ni ada duit-duit mereka yang tersendiri, dan kalau kita bawa duit kita, duit Malaysia pergi ke Amerika, pergi ke Jepun, pergi ke Rusia, kita nak guna duit kita untuk sebagai transaksi di sana, tak laku. Sebab apa? Setiap negara ada mata wang sendiri. Berbeza dengan emas, kita hanya bawa emas, maka kita duduk di negara kita pun laku, kita pergi Amerika pun laku, kita pergi China pun laku, kita pergi Rusia pun laku, kita pergi ke Jepun pun laku, kita pergi ke Afrika pun laku. Di mana-mana negara sahaja, asalkan emas tu tulen, maka emas tu akan laku. Dan sebab apa? Emas ni merupakan sebagai duit antarabangsa. Apa yang diberitahu lagi oleh tuan penulis buku ni, kalau kita keluar negara, kita boleh bawa emas dan boleh jual di negara tersebut jika kesuntukan wang. Jadi kita ni kalau kita nak pergi keluar negara, kita ada nilai-nilai tertentu sahaja yang kita boleh keluarkan duit kita. Melebihi tahap dia, maka kita tak boleh bawa dah duit-duit kita tu. Jadi masa ni lah kita boleh bawa beberapa keping emas kita. Apabila berlaku kecemasan apa-apa, kita boleh pajak, kita boleh gadai emas kita tu untuk kita dapatkan cash di luar negara. Dan seterusnya ialah dalam sejarah emas telah digunakan sejak zaman berzaman sebagai duit antarabangsa. Kalau kita tengok sejarah ni, dulu-dulu ni tidak ada duit kertas ni. Dulu-dulu tidak ada duit kertas. Semua pertukaran, semua urusan jual beli menggunakan dinar dan juga dirham. Menggunakan dinar dan juga dirham, iaitu duit emas dan juga duit perak. Jadi sejak daripada dulu lagi, kita ni guna duit daripada emas dan juga perak. Jadi kalau kita tengok 100 tahun terkini sahaja, kita menggunakan duit kertas ni. Apa dia lagi ni tulis? Ia adalah duit yang tiada sempadan masa dan negara. Jadi emas ni tidak ada sempadan masa dan tidak ada sempadan negara. Daripada dulu memang orang dah guna emas, dan sekarang pun orang akan guna emas, dan insya-Allah akan datang pun orang akan guna emas. Dan emas ni laku di mana-mana negara sahaja. Sebab apa? Emas ni tidak ada mana-mana kerajaan, tidak ada mana-mana kerajaan, mana-mana negara yang memegang nilai emas. Sebab apa? Emas ni berdiri dengan sendiri, bergantung kepada ketulinan dan juga berat dia. Dan kalau kita tengok buku yang ditulis oleh Tuan Zulkifli Syafi'i di bahagian belakang sekali berkaitan dengan wang antarabangsa, emas sebagai duit antarabangsa, dia ada cerita pada perenggan yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ketiga ni beritahu apa? Sewaktu peperangan yang panjang antara Vietnam dan juga Amerika dahulu, ramai rakyat Vietnam menjadi pelarian di negara lain. Masa peperangan dulu, rakyat Vietnam ni dia menjadi pelarian di negara-negara lain. Harta mereka ditukar kepada kepingan-kepingan emas yang dinamakan sebagai Kim Tan. Bentuknya nipis dan boleh disorokkan di dalam jahitan baju. Dia sorok di dalam jahitan baju sahaja. Itulah harta yang mereka gunakan untuk membina semula kehidupan. Itulah emas yang nilainya melampaui sempadan dan masa serta tetap bertahan dalam situasi gawat. Jadi itulah kelebihan emas sebagai simpanan. Emas ni sebagai emas sebagai duit antarabangsa. Emas mudah dicairkan. Emas adalah tunai, dan emas adalah nilainya melampaui sempadan dan masa dan bertahan walaupun keadaan gawat sekalipun. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Yang ingin memulakan simpanan emas, boleh rujuk nombor telefon saya di atas, boleh WhatsApp saya akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas. Bermula hanya serendah RM100. InsyaAllah bermula dengan RM100, tuan-tuan akan mencapai 1 kilogram emas insyaAllah. Jadi kita mula dulu dengan langkah yang pertama, mula dulu menyimpan walaupun sedikit. InsyaAllah lama kelamaan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Terima kasih kepada yang menonton yang live saya pada malam ini, yang share, like, komen live saya pada malam ini. Moga Allah Ta'ala murahkan rezeki tuan-tuan, dan Allah SWT bagi kemudahan urusan tuan-tuan selama-lamanya insyaAllah.
Jadi tuan-tuan, satu lagi hasrat saya ingin membimbing 172 orang lagi penyimpan emas. Saya ingin membimbing 172 orang lagi penyimpan emas sebelum habis tahun ini. Sebelum 31 Disember, saya perlukan 172 orang lagi penyimpan emas. Jadi mungkin salah seorang daripada mereka ialah tuan-tuan yang sedang lihat live ini. Jadi insya-Allah saya akan bantu tuan-tuan menyimpan emas dengan ilmu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.